آمين. شوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qaddasallahu sirrah. Dan barang siapa tiada mengambil situ adabnya, sambungan daripada matan dulu lagi. Dan barang siapa tiada mengambil adabnya dari suatu pekerjaan baginya sekurang-kurangnya, yang melihat akan dia dengan naib, itu paling kurang. Semua benda adab, terutama ilmu. Ilmu bila tanpa adab, maka dia tidak ada keberkatan. Dia sukar nak diamalkan dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu adab dia banyak. Sekurang-kurang adab itu, adab dengan Allah Ta'ala, adab dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan adab sama guru, adab sama murid, adab pada kedua ibu bapa, banyak adab. Ya, jadi orang yang muta'addid beradab. Lawan tak beradab, apa dipanggil? Biadab. Nama pun sedap ni. Tak beradab dipanggil biadab. Allah. Dan barang siapa tiada mengambil adabnya daripada satu pekerjaan. Ya, kalau dalam pekerjaan semua ada adab. Cara-cara dia lah yang terbaik. Yang adab rohani. Sekurang-kurangnya yang melihat akan dia segala aibun nafsi. Itu paling kurang. Ada paling kurang kita kena sentiasa memandang keaiban diri kita. Memandang kita ni jahil, memandang kita ni jauh dengan Tuhan, memandang kita ni banyak dosa dengan Tuhan, itu paling kurang. Kalau tak ada pun tu makna kita tak ada beradab dengan Allah Ta'ala. Rasa kita baik, rasa kita hebat, rasa kita dekat dengan Tuhan, aku lebih baik, orang lain semua tak boleh pakai. Oh, tu jahat. Yang ni dalam kepala kita ada kan? Ya, dia rasa kita hebat. Rasa kita hebat, dia habis jatuh semua. Ya. Kalau nak tunduk, kalau nak kita tunduk setunduk-tunduknya, itu paling kurang. Kita tengok dalam kalbi kita ada tak? Baik ilmu tasawuf ni tauhid khas, tauhid yang membawa kepada syuhud. Maka ilmu ni kena belajar, kena tembak mana kan? Diri dia jangan pandang kat orang. Dia pandang baca kitab, dia tunjuk kat orang. Orang tak betul, tu kan salah baca. Dia baca kitab terbalik dia panggil. Kitab dia baca, tengok diri kita balik. Siapa kita? Ya, abang dia betul. Bagi kita ni berpenyakit. Tiba-tiba kita buka botol obat, bagi obat orang lain makan. Terbalik kan? Kita dah kena makan. Ya, selagi kita jejak makamil musyahadah, bermakna kita dalam maradun kabir, penyakit besar ada. Kita tak duduk makam musyahadah, makna kedudukan kita dalam keadaan khatar dan dalam keadaan penyakit kita terlampau banyak. Ya. Orang yang tak nak mengaji pula ilmu tasawuf atau tauhid khas ni, sama lah orang sampai ketua tak nak jumpa doktor. Jumpa doktor, saya dah tu. Ya, bila kena sok napa dah sakit, napa payah nak terik pun jumpa. Tengok-tengok 6 perangkit berangkai ada. Ada apa, jantung ada, pinggang ada, cemanis ada, bau tersandau. Tentulah. Ya, kalau kita nak cek balik dalaman kita, tengok luar bagus, sihat. Cek dalam, lambat-lambat. Ini dia antara ni. Ya, antara dia kena pandang, sekurang-kurang dia kena pandang apa tadi tu, aibun nafsi, kekurangan diri dia. Itu dia berjalan. Dan segala kejahatan amalnya sentiasa dia kena pandang. Kalau dia tak pandang habis.
Saya tidak harus diikut padanya dalam mengesahkan muamalah dia. Orang yang tidak mengajar kita dan dia sendiri tak memandang keaiban diri dia, dia asyik tengok nak tengok hebat dia je kerja dia. Dan orang itu dia panggil tidak harus, dia tak boleh masuk. Ya, dan tak boleh diikut dalam mengesahkan muamalahnya. Muamalah punya muamalatul batin, bukan muamalah zahir. Muamalatul zahir adalah ilmu fiqh. Dia nak berjual beli, nak bersewa menyewa, bisnes macam-macam lah. Dalam muamalah zahir antara kita dengan kita, hablum minan nas. Yang ni terus direct ni, hablum minallah. Yang muamalatul batin. Tu ada tak tahu muamalah batin, dia waktu banyak tertipu dalam ibadah. Berarti Imam Ghazali kadang satu khas kitab Tambihul Mughtarrin. Ya, peringatan bagi orang tertipu. Ulama tertipu dekat sini. Ya, orang ahli ibadat tipu sini, orang salih tipu sini, wali tertipu kat sini. Semua ada kan. Ada ruang-ruang dia. Tu. Yang tak tertipu, yang dapat panduan betul ialah Nabi dan Rasul. Ya, ni orang yang hebat, orang yang dapat kawalan terus. Kemudian barulah bawah dia tu para sahabat, ya, orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tetap darajat mereka tidak sampai kepada maksum, dia duduk mahfuz. Dan kata Sayyidi Abu Madyan At-Tilimsani radhiyallahu anhu, barang siapa tiada mengambil adab daripada segala adab, nasaya membinasakan ia akan orang yang mengikut akan dia. Kalau dia sendiri tidak ada beradab dengan Allah Ta'ala, maka jawab dia, orang yang ikut dia akan jadi rosak. Banyak yang pergi jadi rosak sebab cikgu dia rosak. Ya, dia benar cucu dia rosak, syekh dia rosak, habis yang bawa mularah dia. Ya, itu sebab kenapa? Kalau betul-betul dia tengok dan tidak ada adab yang telah dibentangkan oleh para ulama-ulama yang wasil, yang sampai kepada Allah Ta'ala dalam kitab-kitab mereka. Dan adalah alamat murid kepada makam yang terpuji ini, bahawa bersamaan kepada segala ahwal. Ini alamat murid. Alamat mana? Tanda. Tanda murid apa sini maksud? Murid sini ada dipanggil muridullah, orang yang mendaki sampai kepada Allah Ta'ala. Sebab murid ada tiga bagi. Satu muridullah, itu paling tinggi. Yang kedua muridul akhirah. Yang ketiga muridul dunya. Maka dalam perbahasan Tauhidul Khas ni, murid dipanggil muridullah, orang yang ada iradah, kehendak dalam qalbi dia untuk sampai kepada makrifah yang sebenar kepada Allah Ta'ala. Yang kedua muridul akhirah, dia buat ibadat, dia nakkan kelebihan akhirat, ganjaran besar akhirat, nikmat besar di akhirat. Ini kurang sikit, dia duduk bawah sikit. Ya, yang terus tak boleh pakai, panggil apa? Muridud dunya. Orang yang dalam qalbi dia ada kendak dunia semata-mata, akhirat langsung nampak, jalan Tuhan langsung buta ni. Ya, yang ni tak ada harga ni. Dia dengan binatang kaki empat lagi baik. Dia tidak menilai, ya. Maka dia nilai dengan penilaian yang sama dengan orang kafir punya nilaian. Apa nilaian dia? Kaya, raya, pangkat, jawatan. Nilai itu tak pakai. Dan penilai itu apa? Orang tidak pakai. Arif billah tak pakai. Cuma nilai itu pada orang kafir. Habis. Jadi alamat murid yang sadik kepada makam yang terpuji, bahawa bersamaan kepadanya segala ahwal, segala kelakuan sama je. Kita tengok diri kita dan ada sama tak? Ya, istiwa uzzammi wal madhi minal ammah. Sama dia lagi, orang puji dia pun tak rasa apa, orang kutuk dia, orang fitnah dia pun dia tak rasa apa. Ya, itu tanda hati dia sedik dengan Allah. Kalau orang puji dia terangkat, orang caci dia termenung, oh, itu kalbi dia ada dekat orang. Kalbi dia menghadap orang. Macam mana nak menghadap makrifat dengan Tuhan? Tak nak, tak boleh masuk. Dia padam semua. Ya. Hatta yastawiya illahu al-mana' wal-'ata, al-ghina wal-fakir, ya, az-zahab wal-fiddah, az-zahab wal-hajar, semua sama.
Tidak sama bagi dia, ya, kaya dan miskin. Dia duduk keadaan kaya ke miskin ke, kedudukan dia dengan Tuhan tidak terjejas. Dia tetap istiqamah, tersengal daripada sifat nafsu mutmainnah. Dia tetap. Betul juga kalau dia berkawan. Dia berkawan dengan orang kaya, dia kawan dengan orang miskin, apa kedana, apa rasa dia? Ada beza tak? Ada beza? Oh, kalau ada beza, orang tu tak boleh pakai. Ya, orang pandang beza ni, orang tu tak boleh pakai. Sebab apa? Tilikan ialah nafsu. Nafsu yang seronok. Orang kaya, orang hebat, orang ada nama. Ya, berkawan orang tu jalan apa, orang pakai miskin, pandang orang tidak. Tak boleh pakai orang tu. Lepas tu guru-guru pun dia layan. Diikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat merasakan dia orang rapat. Sebab Nabi layan sama ya. Ya, orang ni datang sini Nabi layan tu, orang sini pun Nabi layan sama. Kita tak, ni orang dekat, ni jauh sikit, orang ni paling kanan. Ya, macam-macam. Kita layan itu mengikut mana ukuran yang salah, kata ukuran nafsani, ukuran nafsu. Harta, pangkat. Kalau orang biasa datang kan tak ada layan pun. Itu semua tak ada, tak masuk pun, tak masuk lain lagi. Allah. Dan alamat murid kepada makam terpuji bahawa bersamaan kepadanya segala ahwal, sihat, sakit, senang, susah, ya, orang ada tak ada, sama je. Sama apa? Qalbi dia, qulubuhum daiman ma'allah. Hati dia kekal dengan Tuhan. Dia menghadap dengan orang pun hati dia dengan Tuhan. Dia seorang pun hati dia selesa menghadap Allah. Itu pakaian Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dan para awliya. Ya. Dan tiada memberi bekas pada batinnya, rohani dia, sir dia tadi, pada barang yang datang padanya daripada jahat segala af'al dan segala akwal. Ya, orang katalah dia, orang kutuklah dia. Ya, apa dia tak rasa tu. Semua dalam Quran. Apa dalam Quran sebut? Ya, la yakhafu lauman aw matalaim. Ya, dia tak takut akan celaan orang Muslim. Ada sifat orang. Sebab apa tak takut? Sebab dalam kalbi dia tak ada benda tu. Dia tak simpan dan tidak menyayangi keseronokan dunia. Berhadap makhluk pada dia tak ada hal. Orang datang menghadap dia boleh tak ada hal. Orang lari pun tak ada hal. Guru Imam An-Nawawi. Imam Nawawi siapa tak kenal kan? Wali besar, ulama fiqh besar, muhaddis, ulama hadis besar. Ya, maka guru dia lagi hebat. Siapa? Ibnu Salah. Ya, Ibnu Salah guru bagi Imam setengah daripada guru Imam An-Nawawi. Bila dia mengajar orang ramai kan, tiba-tiba lama-lama seorang, tak ada seorang, tak ada, lala tak ada orang. Kalau muka je kita mengajar tak ada orang, nak sabar kita dijahil. Ini ulama besar. Dia jalan orang tak ada, ya, akhir dia baca kitab dia dekat kambing. Dia sembelih kambing tu, kat belulang kambing tu melekat habis. Apa lafaz-lafaz yang dibaca dia ajar. Dahsyat ni. Jadi bagi dia orang ada, dia pandang Allah Ta'ala hantar. Orang tak ada, orang tak ada hal lagi ni. Dia pandang semua Allah Ta'ala tarik. Tu je. Ya. Sebab berbahagialah orang yang menambat qalbi dia dengan Allah. Ya, dia bahagia. Sedap, tenang, lapang dia. Dan kerugian kecelakaan lah orang yang berani menambat hati dia dengan makhluk. Tambat hati makhluk, dia menyeksa diri dia sendiri. Sebab makhluk dia akan pergi kan. Ya, kadang dia baik yang kita cukup rapat, satu masuk, pum, dia melawan kita, paling dahsyat. Ada. Ya, kadang dia cukup jahat dengan kita pula, ujung dia cukup baik dengan kita pun ada. Sebab kalbi manusia tu aneh jahat. Sebab tu jangan kita sangkutkan kalbi dengan ada dengan tak ada suku. Baru dah dia dapat apa? Nafsul mutmainnah. Tetap jiwa dia tenang dengan Tuhan. Ya. Dia tak ada heran dengan orang datang ramai, dan tak ada heran dengan orang lain nak lari, biar lari. Ada satu guru yang tanya, ulama besar ni, wali besar, tapi dia jenis garang tanya. Dia ujian nak murid dia macam-macam. Bila nak murid nak lari, yang nak murid kata, tunggu, saya nak berhenti, saya nak balik, dia kau mengambur. Peranjat nak murid. Ya, saya nak balik, tunggu, dia kau mengambur, kau datang, aku tak ajak. Ya, dia macam tu, kalau orang tak betul-betul kena terperanjat. Dia garang macam-macam. Ada yang mesti lembut macam-macam tu, no comment. Itu cara masing-masing dia ada. Dan dia melayan anak murid tu, dia ubat sekali. Dia pong kepada kawan, dia tunduk macam-macam. Allah.
Itu alamat murid yang sadik. Iaitu apa dia? Tiada memberi kesan pada batin dia tadi, pada barang yang datang padanya, pada segala jahat, segala af'al, ya, dan juga segala aqwal, perkataan-perkataan. Sebab apa dia tak merasakan segala tindak tanduk perbuatan manusia, percakapan manusia kepada dia? Sebab apa dia tak kisah orang puji ke orang maki kepada dia? Sebab apa? Sebab kerana karam hatinya di dalam iaitulah ilik kepada hadrat kamal, ya. Berhati setelah karam dalam tilik tu aja, ya. Tilik mana penglihatan kepada hadratul kamal, kesempurnaan Allah SWT. Dan kata setengah mereka itu bermula hakikat hilang hawa nafsu. Bahawa nafsu adalah satu perkara yang jadi hijab besar, dan tidak ada nikmat paling besar bila nafsu dapat dikeluarkan. Khuruju minan nafs hiya ni'matul uzmah. Keluarnya insan daripada nafsu dia, itu dipanggil ni'matul uzmah, nikmat paling besar. Tak ada nikmat di antara nikmat paling besar ialah bila nafsu dapat dikeluarkan. Sebab fa innahu hijabun bainaka wa bainallah. Nafsu hijab antara kita dengan Tuhan, ya. Tapi nafsu yang payah tu kan dia masuk dalam ibadat payah. Masuk dalam maksiat senang, dia minum arak, dia judi, semua tu dia tahu. Bila masuk dalam sembahyang, gitu. Dalam sembahyang ada sembahyang nafsu, dalam mengajar ada mengajar nafsu, dalam ceramah ada ceramah nafsu, ada dalam belajar ada belajar nafsu, dalam zikir ada zikir nafsu, semua ada kena. Termasuk benda sebagai ujian tu namanya. Nak tengok kita buat tu kena dia ke apa? Dia masuk yang ni yang payah nak tulis. Ya, kita nak kesan dia masuk dalam ibadat yang payah. Kalau dia masuk dalam maksiat senang, dia dah tahu dah. Kalau dia masuk dalam tu, kadang-kadang kita rasa cantik luar, rupa dalam masalah besar. Ya, sebab dia kena apa? Kena berjaga sungguh. Dan kata setengah mereka itu bermula hakikat hilang nafsu daripada hati itu, iaitu kasih bertemu dengan Tuhan. Itu ubatnya. Mana nak padamkan, ya, api nafsu yang jahat yang merosakkan kita, ya, ialah kita berbuat apa? Hubbullah, kasih liqa dengan Tuhan, kasih nak bertemu dengan Allah Ta'ala, rindu dengan Tuhan. Ini akan membakar segala sifat-sifat, ya, mazmumah yang menjahanamkan manusia daripada tiap-tiap nafas, ya. Mana kasih bertemu Ta'ala dalam tiap-tiap nafas, ya. Sebab kita guna fi kulli lamhatin wa nah, tiap-tiap lamha ke depan mata dan tiap-tiap nafas. Itu bilik besar Sayyid Ahmad Ibn Idris sebenarnya. Allah. Yang Ahmad Idris ni melaut ilmu, dan anak dia pun nak dia besar. Dia khatamkan mengaji kitab pada anak dia 500 buah ni kacau. Kita sepanjang ayat ambil 10 buah pun tak habis-habis. Wali besar. Dia Imam Syauqani mengaku kehebatan Sayyid Ahmad Idris. Ya. Ada beberapa orang ulama besar kan, dia nak test, dia siap soalan semua kan, yang payah-payah ni depan, dia duduk aja berapa lagi dia jawab. Soalan kamu yang gini-gini kan, dia boleh pom-pom meropong kawan tu. Itu hebat tak hebat. Dan dia mentafsir Quran tadi apa, dia pakai tapak tangan, dia tengok tapak tangan apa keluar, hadis belakang tangan dia tengok, semua siap. Dahsyat. Wali besar, ulama besar yang luar biasa. Semua tu ahli baik, ya Al-Hasan. Segala pemimpin tarekat kita tengok semua tu ahli baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Begitu juga lah apa? Syekh Abdul Qadir Jalani pun ahli baik pun. Syekh Bahauddin radhiyallahu anhu semua ahli baik. Sebab mereka ni ada rahsia, pemegang-pemegang tu ada rahsia. Dia ada merupakan orang yang ada rangkaian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila telah didapatkan oleh murid itu kepada segala alamat ini dalam dirinya, maka sebenarnya telah keluar ia daripada alam hissi. Kalau dia rasa tadi sama ia bagi dia, orang beradab, orang tak beradab ke dia, orang kenal dia tak kenal apa, dia tak ada hal dia.
Tambahkan hati dia sentiasa berlazat dengan Allah Ta'ala. Maka itu tanda dia dah keluar daripada alam hissi, alam luar. Alam dipanggil alamil mulki. Ya. Dan sampai dia kepada hadratul qudsi. Dia masuk dalam hadrah qudsi. Mana hadrah kesucian qalbi dia dengan Allah Ta'ala. Sebab bersih, kalau kotor tak boleh masuk. Al-Islam nazif wa tanazzafu fa innahu la yadkhulu jannah illa nazif. Islam itu agama yang bersih. Maka hendaklah kamu melakukan pembersihan. Tidak dibenar masuk ke dalam syurga melainkan orang yang bersih. Syurga sama ada syurga di sana yang maklum ataupun syurga di dunia. Syurga di dunia apa? Jannatul mu'ajjalah ila maqam ma'rifat khassah. Yang nak masuk dia kena bersih. Selagi ada kekaratan dalam dia memandang diri makhluk tu jauh lagi. Dia kena padamkan biasa. Ya, dia kena padamkan sungguh baru dia akan buka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampailah ia kepada hadratul kursi, makam hadrah yang suci. Suci daripada segala makhluk. Maka apabila telah engkau ketahui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu ja'alaka fi alamil mutawassit baina mulkihi wa malakutihi. Allah wa malakuti mim tu. Terus apa dengan liyu'limaka jalalata qadrika baina makhluqatih. Kemudian wa annaka jauharatun tantawi alaika afdafun mukawwanatih. Ini misalnya ni, kalau kita ni ada apa? Jauharah. Tiap-tiap seorang dia ada jauharah. Apa jauharah? Permata yang sangat mahal. Dia yang layak untuk idrak, menangkap akan makrifat dengan Allah Ta'ala. Ada pun jasad luar tak ada, kosong. Ya, pisilah manusia. Sangkar yang tak ada apa ni dijaga ke main. Yang dalam tu permata dia tak jaga. Yang tu sebenarnya dia berkelayakan untuk usul ilallah. Sekarang Allah Ta'ala jadikan kita ja'alaka fi alamil mutawassit bainal mulki wa malakuti. Telah dijadikan Allah Ta'ala jadikan akan dikau pada alam yang pertengahan antara mulki dan malakutnya. Alam mulkinya itu alam min hissi, alam luarnya yang kita dapat dengan mata kasar, dan alam min syahadah nama dia. Dan juga akan jadikan kita antara bainal mulki wa malakutihi, dan malakut. Mulki ini alam hissi, alam syahadah. Malakut ila allazi huwa alamul ghaib wal khafa. Itu alamil malakut. Ya, itulah alam ghaib dan itu alam sembunyi. Maknanya dapat idrak dengan apa? Dengan basirah. Kalau mata luar dia menangkap alam luar hissi, mata dalam ditangkap sana. Ya, dipanggil mata luar, mata dalam. Yang mahal tu mata dalam, basirah. Ya, tidak bukan buta mata luar, tapi yang buta mata dalam. Mata luar orang terang kan, terangkan seperti mata, tapi dalam apa tak nampak. Hidayat tak nampak, tunjuk tak nampak, Quran tak nampak, apa tak nampak. Ya, itu alam ghaib. Dan hafaz. Dan bahawasanya tiada dijadikan demikian itu bagi melainkan supaya diberinya tahu akan dikau besar qadarmu. Ni jangan lama. Dia je tahu tu alif hu. Tahu. Ya, qadarmu pula qaf darrah mim. Kan baca qadrum lah baca. Qadarrah bukan waw tu. Besar qadar mu tu dia mim sendiri. Ya, kita mim waw dia mim je. Sebab apa? Jimat lawan. Macam-macam ni. Banyak tahu kadar kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Antara segala makhluk hingga tiada engkau reda jadi hamba bagi segala makhluk.
Jadi kita ni ada dua unsur. Ya, unsur ulwi wa sufli. Unsur yang tinggi alam ini atas sana. Dan unsur yang bawah ni alam ni. Jadi kalau kita tak riyadhah mujahadah, tak dia ada qasad yang ikhlas sungguh menuju ke Tuhan, Tuhan tak bantu. Dia tak bantu, dia letak kita kat sini. Kita hanya mengenal alam mulki, alam luar. Ya. Nak tembus alamil malakut wal jawar, tempat tak jadi tak masuk. Bila tak masuk, jadilah ia macam apa? Katak bawah burung. Wali-wali pandang kita yang tak lepas hijab ni kan, hanya katak bawah burung, melekap kat alam ni. Ada dunia kita. Ya, sedangkan dia tak pergi mi'raj qalbi di kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berasa pula kita macam dah hebat. Wali-wali pandang macam katak bawah burung. Kau kenal alam ni, alam hissi, ya, dan alam mulki, tidak pergi kepada alam atas dulu. Padahal dia layak tu. Ya, sebab permata hakikat insan dia layak. Tapi jangan kotor. Bila dia kotor dia tak terbuka. Sebab kita kena riyadhah mujahadah bersih. Yang pertama sekali kena jaga apa? Segala anggota tujuh. Mata jangan melihat benda yang diharamkan. Telinga jangan mendengar benda yang ditegah. Mulut jangan bercakap benda yang tak diizin. Kaki tangan jangan melangkah benda-benda yang mendapat murka Tuhan. Tujuh anggota semua jaga. Kalau itu tak dapat jaga, habis nanti tak boleh masuk. Ya. Mana mungkin dalam berlumur dan Tuhan nak masuk istana makrifat Tuhan, dia tak buka. Berjalan ni jalan pembersihan. Habis. Dan bahawasanya tiada jadikan demikian itu baginya, melainkan supaya diberikan tahu akan dikau besar kadarmu. Besar insan ni. Sebab dia ada dua konteks. Segala makhluk. Hingga tiada engkau reda jadi hamba bagi segala makhluk. Ya, kalau dia tak jadi reda dia hamba pada makhluk, maka makam dia tinggi. Kalau dia reda pindut dengan makhluk, makhluk paling jahat apa? Nafsu, syaitan, dunia. Dan tiada menilik baginya dalam mengambil manfaat, dan tiada dalam menolak mudarat. Jadi antara sifat dia. Ya, dia tidak merasakan manfaat itu datang dari makhluk. Dia tidak rasakan mudarat itu datang dari makhluk. Yang dirasakan semua minallah, dari Allah. Itu adab tu. Ya, kita banyak kan dapat kadang-kadang kena kat kita sendiri. Orang puji hebat, terasa besar kita habis. Ya, tu. Kadang siap pula kata, kalau saya tak ada ni mana boleh dapat. Itu lagi besar setan. Orang puji dia, wah handal lah Tuhan, nak tahu tak apa. Tu besar iblis yang kebalik. Tetapi engkau tinggikan hemah, bertinggi angkat hemah kamu. Nak angkat kenapa Tuhan? Nak berjalan ke atas. Apa? Jangan terikat, kaki kena ikat, tangan ikat, nak terangkat. Jangan. Sebab kena lepaskan daripada hijab tu. Baru boleh naik. Sebab hijab dia datang, warid datang, dia lepaskan. Aurada alaikal warid biyatasallama min yadil aghyar wa yuharrik min rinkil asar. Mendatangkan warid yang kedua, itu melepaskan kalbi kamu dipegang oleh makhluk. Ya. Di mana bila lepas, dia bergantung dengan Tuhan. Bila bergantung dengan Tuhan, hemah dia dengan Allah, bukan dengan makhluk. Baru dia boleh masuk naik. Pada sekaliannya, maka apabila telah tahqiq mantap istiwa, sama bagi dia tadi kan, sebab kalbi dia dengan Tuhan. Sebab tu tak ada apa orang puji dia, orang caci tak ada hal lagi sini. Telah tahqiq engkau demikian itu, dan bahawasanya engkau jauhar yang tergulung atasmu oleh segala pihak yang diadakannya. Ya, bahawasanya langit itu menaung akan dikau, bumi itu menanggung akan dikau. Ya, langit menaung kita seronok, bumi pula melamparkan dia punya rantai seronok, menanggung orang yang seumpama. Ya, orang yang ahli anwar, nur hati dia terbuka. Dan segala jihad itu meliputi akan dikau, segala pihak dan padahal kita dulu Nabi kata buat atalahum hakikatul asya, terbuka bagi dia segala hakikat sesuatu, terbuka. Sebab Imam Ghazali kata orang ahli irfan ini dia akan terbuka 7 lapis langit, 3 lapis bumi. Jadi saya nak buat eksperimen tu pun tak banyak tak kena kan. Ya, menggagau-gagau dia, yang dia dah tersingkap habis. Dengan syarat tadi lah, permata tu dalam tu ibarat cermin, bila terang tu memang cantik, dia tak ada berdebu nampak. Dan segala binatang itu memberi manfaat akan dikau. Ya, sampai binatang pun dah hormat jadi macam-macam diberi manfaat.
ular kipaskan dia. Kita kalau tidurnya dan ular belit itu. Itu kita pada Syekh Ibrahim bin Adham. Dia pergi di bustan, di kebun dia. Dia terbaring, dia tidur, lihat ular datang kipas. Ular hormat selawat tu dalam. Sil nur itu ada dan tenang. Allah. Dan segala binatang memberi manfaat akan dia, dan segala ma'an itu ya menuntut akan dikau. Maka takyin atasmu ya bahawa engkau tuntut rahsia wujudmu, dan barang yang ditaruhkan padamu daripada segala yang mewajibkan pandangmu, maka engkau ambil dalam menolakkan daripada segala asbabul hijab. Dengan demikian itu, dengan apa? Mujahadah yang sahih. Mana mujahadah yang betul-betul ikut aturan dia, insya-Allah dia dapat. Dan baginya itu 3 martabat. Pertama dipanggil mujahadatut taqwa. Iaitulah meninggalkan daripada segala yang haram. Segala benda yang diharam Allah, zahir batin kena tinggal. Ketidak tak ada pergi. Sebab menjunjung perintah Tuhan, meninggalkan larangan, itu makna takwa. Dan mengerjakan daripada segala yang wajib. Satu, tumis siaga. Ini ada makam tinggi di syariat tak jaga tu. Awal lagi terbalik kan. Yang ketiga, mujahadatul istiqamah. Iaitu mujahadah menanggung diri atas segala kemuliaan daripada segala kejadian dan beriktisab daripada segala yang kasih tadi. Jadi dia mujahadah supaya dibentuk istiqamah. Yang ini menanggung diri atas segala kemuliaan daripada segala kejadian makhluk. Mana dia letakkan taraf dia, diri dia mulia di sisi apa? Mana mulia di sisi makhluk? Terangkat hati dia daripada makhluk. Hati tak diikatkan, dan beriktisab usaha daripada segala kelebihan untuk sampai hadirat Tuhan. Dan ketiga, mujahadatul kasyaf, iaitulah mensunyikan diri kerana kasat wujudil haq. Ya, dia dapat makam kesyafaat dengan Tuhan, dia kena apa? Sunyikan diri daripada wujud hak dengan tiada entah. Sebab tu wirid di antara wirid sahur Sayyidi Ahmad Ibn Idris Al-Dani kata apa? Subhanallahil azim la yasbutu litajalli azamatihi syai'un. Ini dah benda. Ya, bagus baca Al-Dani. Lepas semayang kita baca 5 kali, ya, 3 kali, 5 kali, ikutlah. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang azim, maha agung, maha dahsyat kebesaran dia. Apa dia? La yasbutu. Apa mana la yasbutu? Tidak sabit. Kalau tak sabit, lenyap, hilang. Itu maksudnya. Ini tadi. Bila hilang, litajalli azamatihi, bila berlaku tajalli, perbukaan azamah keagungan dia, hilang apa? Syai'un, segala sesuatu lenyap. Dalam kalbi dia tak ada apa, kosong. Jasad dia bersama makhluk, tapi kalbi dia dengan Allah. Itu maksudnya. Ya qulubuhum ma'allah wa abdanuhum ma'al khalaik. Hati dia dengan berlazat dengan Tuhan, jasad dia dengan makhluk. Ini dia panggil mujahadatul kasyaf. Ya. Allah, banyak peringkat tuan-tuan ni. Jangan tak sampai ke tu. Ajar dah sampai bunyi. Habis tu. Ketiga, mujahadatul kasyaf itulah mensunyikan. Sebab itu sunyikan makna kosongkan, farrik galbak, kosongkan qalbi kamu daripada makhluk. Ya, bahawa yamlahu bil ma'arif wal asrar, Tuhan penuhkan dengan ma'rifat dan sir, rahsia-rahsia banyak dibukakan bagi orang yang telah bersiap sedia membersihkan wadah qalbi dia daripada memandang kepada makhluk. Itu syarat besar. Habis itu. Allahumma ja'alna minhum. Dan telah bukakan qalbi dia. Sebelum kita balik menghadap dia. Kemudian ketahui olehmu bahawasanya adalah isyarat ini, wallah. Allah karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanallah.